Assalamualaikum semua, apa khabar? Kita bersama Proton X50 hari ini. Dan ini adalah kereta yang paling mencabar yang saya pernah cuba lakukan ulasan pandu uji. Ya, kereta ini betul-betul ah, ah, merombak pasaran. Betul-betul merombak pasaran. Dia bak kata vocabulary startup lah kan. Dia betul-betul disruptif. Ya, apa Geely lakukan bersama Proton sebenar-benarnya disruptif, menghuru-harakan pasaran Malaysia dan membuat kita fikirkan semula segmen ataupun bahagian segmen kereta serta paras harga untuk jenis-jenis kereta. Jadi ini SUV segmen B, ya, segmen B ya. Jadi sepatutnya saingnya adalah Honda HR-V, Mazda CX-3 dan seangkatan. Jadi ada juga segmen B lain yang lebih ringkas tapi lebih luas seperti Honda BR-V, Prodo Arus, Toyota Rush. Tapi itu kira kategori lain lah. Yang itu sebenarnya dia lebihkan ruang tapi keretanya lebih asas dari segi rekaan dasar ataupun platform dia, pelantar dia tu. Jadi yang ini sebenar-benarnya lah kan. Ya, dimensinya memang segmen B, tak begitu luas. Kita boleh nampak boot belakangnya. Mari kita tengok sekejap boot belakang dia. Taklah sebesar mana. Kalau nak muatkan 2 suitcase besar untuk hantar kawan-kawan ataupun keluarga pergi ke lapangan terbang contohnya, tak muat. Hanya muat 1 suitcase besar sahaja. Dan ciri-cirinya semua tu kita cerita sekejap lagi. Tapi pelantar tu sahaja, dia sebenarnya lebih macam segmen B premium. Ya, ini berdasarkan pelantar yang dibangunkan bersama Geely dan Volvo, pelantar BMA. Yang itu dimensinya sebegini tapi dia lebih rapat sebenarnya kepada BMW 1 siri, Mercedes A-Class ataupun Audi A2 lebih kuranglah A2. Jadi kalau betul-betul nak dapat saingan yang paling rapat adalah CX-30 ya, Mazda CX-30 yang berharga 170,000. Yang Toyota CHR dan itu 140, Kona, Hyundai Kona 140,000 dan Honda HR-V 118,000. Yang ini paling tinggi 103, paling rendah 79. Dan yang paling rendah pun kena ingat dia tak ada ciri-ciri kelengkapan yang seakan flagship ni, tetapi pelantar tu masih sama, suspension semua masih sama, dan enjin yang ini ada enjin 177 kuasa kuda, enjin 1.5 juga, tapi sistem pancitan minyak langsung ataupun gasoline direct injection. Yang lainnya 3 varian lain adalah 150 kuasa kuda dengan MPI. Jadi paling murah 79,000 pun dapat 150 kuasa kuda. Jadi belum ada lagi ya mana-mana kenderaan pada jual harga RM80,000 dapat menawarkan 150 kuasa kuda. Dan tengok ni, yang ni dengan rim 18 dia. Jadi kita tahu ini adalah pelantar yang bukan segmen B punya pelantar, macam Honda City, Almera. Yang tu memang sedan lah. Tapi kalau macam Honda Jazz tu dan Honda HR-V, dia lebih rapat ya, berkait rapat kedua-dua pelantar itu walaupun HR-V SUV. Yang ini lain sikit. Pemanduannya pun, kesenyapannya, keutuhan pembinaan dia dan gaya pemanduannya pun dah lebih macam segmen C, D ataupun premium kecil. Itu yang buat orang pening tu. Betul-betul buat saya pening macam mana nak ulaskan. Jadi hari ini saya akan buat rumusan sahaja, bukan ulasan sepenuhnya kerana terlalu banyak ciri-ciri yang ada pada kereta ini. Mari kita lihatkan. Jadi ada penonton kami seorang menyatakan bahawa X50 ini memanglah hasil pembangunan daripada Geely China. Kita nantikan juga pelantar BMA ini digunakan untuk membangunkan kereta khusus Proton untuk pasaran ASEAN yang tak dijual di pasaran China. Mari kita nyalakan. Okey, jadi perumpamaan yang diberikan adalah seperti ini. Katanya macam telefon pintar. Telefon pintar seperti flagship telefon pintar daripada jenama China. Ya, jenama China. Telefon pintar flagshipnya adalah 60 atau 70% saja harga Apple iPhone contohnya. Tetapi ia kadang-kadang menawarkan lebih banyak ciri
dan lebih banyak kelengkapan atau fungsi berbanding dengan telefon pintar daripada Apple. Jadi contoh lagi satu macam megapiksel pada kamera telefon pintar. Dia selalunya lebih tinggi ya. Flagship Android daripada China dia lebih tinggi daripada Apple. Akan tetapi Apple tu dia datang balik bukan setakat harga lebih tinggi, tapi bahan yang digunakan, mutu bahan yang digunakan oleh Apple contohnya lebih baik dari segi struktur pembinaannya dan juga penghalusan, bukan setakat dari segi fizikalnya tapi dari segi software atau perisian dia. Dia lagi cekap lah digunakan, lagi mudah dan lagi natural, lagi semula jadi untuk kita gunakan. Contohnya sentuhan pada skrin. Sentuhan pada skrin tu kalau nak bandingkan Android flagship China dengan Apple tu sentuhan pada skrin dia lagi mudah lah kan. Asal kita sentuh aja dia lagi cepat, cekap dan tepat. Jadi ini pun sama juga. Ciri-ciri fungsi punyalah banyak, tapi penggunaan dia tu mungkin ada sedikit kurang. Tapi macam mana kurang pun dia tetap dia tetap okey. Untuk julat harga ni dia tetap okey. Macam contoh ni, pembiasan cahaya ni pada papan meter. Yang ni mari kita lihat kepada sistem pemanduan berkendiri ataupun autonomous driving assist system. Lihatkan klip seterusnya. Mengendalikan sistem gerak luncur otomatik atau cruise control berfungsi radar ini agak mudah. Kita tekan saja butang-butang ini seperti biasa dan dia tak bagi lepas steering lama-lama. Yang menariknya kita tengok dengan lebih dekat, ada sedikit silau pada paparan meter ni, tapi kalau tengok mata kasar bukan melalui kamera ni taklah silau sangat, tapi masih ada sikit malangnya. Selain daripada tu, nampak tu dekat sebelah-sebelah pun bila ada kereta lalu dia akan tunjuk. Dan ini garisan hilang seketika sebab tadi ada lorong yang bersambung ya. Jadi bila lorong tu bersambung, garisan hilang sekejap, dia pun tak dapat nak kena pasti garisan. Tunggu kita datang balik ke kawasan yang bergarisan, mungkin dia akan muncul balik garisan kiri kanan tu. Tu dia dah dapat balik garisan. Sebab tadi garisan hilang sekejap. Jadi yang ini dia tak dapat nak ikut kereta hadapan jika garisan hilang. Tapi yang pentingnya ia dapat mengekalkan kereta di tengah-tengah lorong. Dia bukan setakat bila dah tersasar lorong baru dia nak rentap steering atau tarik steering kembali ke dalam lorong. Jadi nampak ada kereta lalu sebelah. Kadang-kadang ada kereta lalu sebelah dia tak perasan. Mari kita tengok. Ada kereta tu. Okey, dia lambat sikit. Dia lambat sikit paparan. Kereta tu dah lepas sebenarnya baru nampak di pada meter. Tapi okey, menarik. Kita boleh kekalkan jarak yang lebih dekat atau lebih jauh. Kita boleh aturkan. Mari kita cuba jarak paling dekat. Ya, sangat nyaman, menarik. Tapi kita tunggu bila membrek, bagaimana ia membrek jika kereta hadapan mula merapat. Kita tingkatkan kelajuan. Nak signal lah. Signal, kita cuba signal pula. Pegang steering. Okey, nak tukar lorong, kita signal. Dia ada marah sikit lah sebab tadi kita nak tukar lorong, dia kata ada kereta. Jadi bila nak tukar lorong ada kereta, dia marah. Dia ingatkan kita bahawa belum okey, sudah tak ada kereta di situ. Kita tukar lorong lagi. Okey, depan ni dia brake sendiri, dia brake sendiri, dia brake sendiri. Dia brake sendiri. Adakah ia mampu mengawal kereta sampai terhenti habis? Ya, boleh. Dia masih boleh berfungsi ketika berhenti sepenuhnya. Cumanya brake pada akhir tu, bila dah betul-betul nak berhenti tu, dia punya brake agak kuat sikit. Nanti kita tengokkan adakah kita boleh laras dia punya kadar membrake tu
ataupun kadar memecut. Macam setengah sistem sebegini, dia ada boleh aturkan kadar memecut kembali atau kadar membrek sekiranya ada rintangan di hadapan. Macam ni dia mengejut sikit lah. Bila kereta hadapan betul-betul sampai berhenti habis kan, dia ada terkejut sikit. Kalau pecutan tu pun agak kuat sebenarnya. Macam contoh bila kereta ni tiba-tiba keluar pada lorong kan, ada lapang kat situ, dia akan memecut balik dengan agak laju. Mari kita tengokkan dalam tetapan. Malangnya tiada butang pintas untuk aktifkan atau nyah aktifkan antara fungsi-fungsi ADAS tersebut. Yang ada butang pintas untuk volume dan padam skrin, dan juga untuk pendingin hawa. Baguslah ada butang-butang pintas ni supaya tak semua benda kena masuk dalam tu. Tapi kalau nak nyah aktifkan ataupun aktifkan sistem pemandu berdiri, kena masuk ke dalam sini. Keliru sikit sebab kena tekan butang ni, kerana butang-butang ini juga boleh kawal sistem multimedia. Jadi kena tekan butang ini untuk alihkan kawalan ke sini pula, dan pergi ke setting. Masuk ke setting tu, vehicle, tu ada autonomous emergency braking, cruise start, LKS dan sebagainya. Akan tetapi tahap pecutan atau pembrekan semasa dalam fungsi autonomous cruise control tak dapat dilaraskan. Secara keseluruhannya ia tetap berfungsi dengan baik. Tambah lagi kalau ada kereta tiba-tiba masuk ke lorong kita dengan mendadak, dia tak terlalu terkejut dan tak membrek dengan terlalu mengejut. Akan tetapi tak boleh nak kawal. Jadi seperti saya kata juga pasal flagship Android China tu, kereta ini fungsi tu okey, lebih daripada apa yang ditawarkan. Ini adalah autonomous level 2, tetapi dia punya kawalan kekal lorong tu contohnya, boleh tak kita alih? Okey, kawalan kekal lorong tu, kalau dia timbul dapat kesan barisan putih tu, garis-garis putih di jalan, dia tak kekalkan lorong dengan begitu baik seperti sistem Toyota yang saya telah uji. Toyota Subaru Forester pun sekarang Subaru anak syarikat Toyota. Jadi sistem iSight dia tu pun dapat mengekalkan steering ini betul-betul di tengah lorong dengan lebih baik. Yang ni kurang sikit. Itulah yang saya sebutkan. Fungsi tu banyak. Terlalu banyak fungsi dia. Nak betul-betul telitikan semua. Macam contoh hill descent control ni. Yang ini tak silap Peugeot 3008 ada. Kereta segmen C lain banyak pun tak ada. Dan auto hold ni pula berfungsi dengan baik. Ya, dia berfungsi lebih baik daripada sistem ada pada Mazda contohnya, dan juga Honda. Sebab bila kita tekan balik pedal minyak, dia akan bergerak balik dengan tenang. Dia tak ada macam tersangkut terlebih, tarik brake macam handbrake terlebih tarik. Bila tekan banyak baru dia nak lepaskan, dan dia akan ada terkejut sikit. Dari segi sengguk-sengguk, transmisi DCT yang ini sangat lembut, sama juga macam enjin dia. Enjin dia sangat lembut, sangat merdu, tetapi dia taklah betul-betul rancak ya. Dia punya pertukaran gear tu agak perlahan, kerana ia mementingkan ialah lembut tu, keselesaan tu. Dia lebih pentingkan itu. Jadi tak padan sangat pula dengan gaya pemanduannya. Gaya pemanduannya sebenarnya sangat lincah, walaupun sangat selesa dan sangat empuk. Kesenyapan kabin juga memang luar biasa. Hanya isunya bunyi-bunyi angin dekat luar sini, dekat kawasan tingkap sini dan kawasan cermin sisi sini dan atas sini ada macam bunyi-bunyi angin sikit. Tapi mungkin bunyi angin lebih ketara kerana keseluruhan bunyi enjin, tayar sangat senyap. Ya. Jadi mungkin kereta lain juga mempunyai bunyi angin seperti ini, tapi tak berapa kedengaran begitu jelas kerana bunyi-bunyi lain pun banyak. Jadi macam mana kesimpulan kereta ini? Kalau anda tak pentingkan sangat ruang, macam contoh belakang ni, boleh nampak dia punya paras pintunya sangat tinggi. Kalau kanak-kanak memang paras kepala dekat situ saja. Dan nak nampak keluar pun sebenarnya ruang pandangan ke hadapan tak berapa cantik. Jadi duduk di belakang ni boleh claustrophobic sikit. Tengok punyalah gemuk kursi depan dia kan. Jadi dia macam kereta premium sikit, kereta sukan sikit penggayaan ni tu kan. Ini antara fungsi yang paling berguna, dan banyak kereta mewah pun tak ada. Bukan setakat dia bagi tekanan udara tayar, tapi juga suhu. Dan nampak situ ada amaran. Dan tadi sebabkan Proton berikan saya dengan
terlalu banyak tekanan angin, saya kurangkan secara mendadak dan dia ada amaran kata warning leak, rapid leak dia cakap. Jadi ada kebocoran yang cepat dan kuat katanya. Dan secara automatik nampak tu lampu isyarat kecemasan tu tiba-tiba dia menyala dengan sendiri sebab saya terhenti di kawasan parkir ni sambil enjin masih menyala, dan bila tekanan udara tayar tu kurang dengan banyak dan mendadak dia tiba-tiba dia nyalakan. Mungkin sebab pintu terbuka juga. Jadi dia dapat rasa ataupun dia dapat kesan yang kita tengah mempomen kereta kita. Jadi dia nyalakan lampu isyarat kecemasan belakang. Jadi kita kurangkan angin dulu sambil kita lihat apa sebenarnya gaya pemanduan kereta ini dengan tekanan udara yang sebenar, iaitu 220 kPa sekeliling, tak kira berapa banyak bebanannya. Tu dia amaran tire pressure rapid leak. Untuk semua fungsi-fungsi kelengkapan peralatan yang ada, sila rujuk pautan di bawah. Akan saya letakkan pautan kepada laman Sesawang Proton sendiri. Bolehlah tengok dengan sepuas-puasnya. Tapi jujur cakap, kereta ini memang memeningkan saya. Mencabar betul. Saya nak fikirkan macam mana nak buat ulasan kereta ini. Nak tambah lagi kehairanan atau ketakjuban tentang kereta ini, kalau kita lihat saudara kembarnya di China, harganya sekitar RM80,000 sahaja untuk varian tertinggi. Kalau nak kira lawannya yang lain di negara asing, seperti Hyundai Kona tu, Nissan Juke yang juga ditawarkan dengan ciri-ciri yang hampir sama, harganya sekitar RM130-140,000. Jadi itulah dia je. Dia menawarkan pada harga 60-70% daripada pesaing-pesaingnya. Dia menawarkan lagi banyak ciri, lagi banyak kelengkapan, dan juga pelaksanaan tu walaupun kurang sikit daripada pesaing-pesaing dia, daripada jenama-jenama yang lebih ternama dan mahal, tapi tak jauh mana, masih boleh diterima pakai. Dan saya lupa nak sebut, ada aplikasi telefon pintar untuk mengawal kereta ini. Jadi sila rujuk pautan di bawah untuk segala butiran untuk kereta ini daripada laman Sesawang Proton sendiri. Dan jika anda memilih untuk membeli segala pilihan tambahan, silakan. Nak beli kereta ini sekarang walaupun tunggu lama pun silakan. Anda tak akan menyesal kerana nilai harganya tak boleh dikalahkan. Bayangkan, kereta premium mampu milik. Adakah saya akan membelinya? Tidak. Sebab saiznya lah. Kalau saya nak SUV, saya nak saiz yang lebih besar. Tapi ramai orang nakkan kereta ini sebagai kereta kedua. Daripada beli sedan ataupun hatchback, untuk kereta kedua, baik beli kereta sebegini. Harga pun dah nak dekat kan. Dan akhir sekali, kalau nak beli kereta yang RM79,000 tu sahaja, level standard yang paling rendah pun saya rasa tetap berbaloi. Memang kereta ni tak sempurna, akan tetapi untuk nilai harganya dan keseluruhan pakej yang ditawarkan, tiada tandingan. Adakah saya sendiri akan beli? Tidak. Tapi itu tak bermakna anda akan menyesal jika beli kereta ini, sekiranya ia mencapai segala keperluan anda dari segi fungsi dan kelengkapan. Sampai sini saja. Terima kasih menonton dan selamat membeli belah.